InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Jadi alhamdulillah saya baru habis satu perbincangan yang hangat bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dari NGO yang lain, yang mana daripada perbincangan itu menunjukkan bahawa kita sedang berada di dalam satu zaman yang agak sukar, yang menanti kita mendengar macam-macam lah perkara yang sedang berlaku. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan. Saya minta maaf pada malam ni dalam kereta agak gelap. Sebenarnya kita hanya menggunakan lampu yang ada dalam kereta ni kerana lampu yang selalu kita guna sebagai tambahan tu Allah izin tertinggal di pejabat dan tak dapat untuk nak buka, bagi curah sikit lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sedikit cahaya yang ada dalam kenderaan ini dapat cukup untuk nak melihat suasana-suasana yang ada untuk kita, perkongsian kita, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya tidak berhajatlah nak cakap banyak. Saya kerana perjalanan masih lagi jauh, jadi saya masih lagi berada di kawasan yang jauh lah, dekat 2 jam lebih lagi perjalanan ni, mungkin 3 jam kot agaknya dengan keadaan malam ini. Jadi insya-Allah kita cuba ambil sedikit masa setelah baru saja saya habis berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kita yang ada, pakar ekonomi, pakar sistem dinar, pakar undang-undang, dan juga beberapa lagi lah pakar-pakar yang ada. InsyaAllah daripada kesimpulan perbincangan kita itu, maka menjelang tahun 2024 ataupun telah pun kita masuk 2024 ini, hendaklah kita sentiasa membina satu kekuatan, iaitu kekuatan yang paling penting ialah kekuatan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya dapat simpulkan, kerana banyak perkara yang dibincangkan, dan antara perkara yang dibincangkan ialah masalah-masalah yang mendatang lah, yang kita jangka. Yang antaranya yang terdekat bila kita melihat pelancaran sistem integrated pangkalan maklumat ni padu disebut oleh government kita. Kerajaan kita telah melaksanakan satu sistem, iaitu sistem untuk kita menjadikan basically digital ID. Saya akan sentuh tentang digital ID ni mungkin besok malam kot, insya-Allah, secara lebih jelas, secara jelas supaya kita faham. Tapi untuk malam ini sekadar mukadimahnya, saya ingin membawa satu perkara berkenaan dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa akan sampai satu waktu di mana pada masa itu kita akan berhadapan dengan kesusahan.
Dan kesusahan itu semakin bertambah. Maksudnya setiap hari, setiap tahun dia bertambah susah. Dan daripada hadis Nabi SAW itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang besar untuk kita ambil pelajaran. Bukan tujuan Nabi SAW bila menceritakan tentang sesuatu yang susah, yang menakutkan, yang mengancam, untuk tujuan supaya kita berputus asa, supaya kita tidak rasa ada kekuatan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apabila Rasulullah SAW menceritakan tentang kesusahan, mungkin seperti digambarkan kemuncak fitnah bila berhadapan dengan Dajjal dan sebagainya, maka sebenarnya itu bukanlah isyarat Nabi supaya kita ni lemah, tetapi itu menandakan isyarat Nabi kepada kita bagaimana kita perlu memahami suasana itu, dan kita nak kena rasa bagaimana kita perlu untuk meningkatkan lagi kekuatan kita, meningkatkan lagi persiapan kita. Kerana antara perkara yang kita dapat gambarkan daripada kajian-kajian yang dibuat, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Dan kesusahan ni dia sampai peringkat kemuncak. Maknanya setiap aspek kita akan berhadapan dengan kesusahan. Setiap aspek. Maknanya bukan sahaja kesusahan dari sudut beragama, sampai digambarkan seperti memegang bara api di tangan, kan? Tetapi kesusahan dalam bentuk, kan, kehidupan. Dan kehidupan tu pula mencakupi semua aspek. Semua. Kita kata kita gerak ke kanan, cedera, gerak ke kiri, cedera, depan cedera, belakang cedera. Jadi ke mana saja kita bergerak ni ada kecederaan akan berlaku. Itu kesusahan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kesusahan ini bukanlah menunjukkan sesuatu yang negatif. Kepada orang beriman, kesusahan itu adalah merupakan sesuatu yang amat positif. Kenapa? Tanda Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi seseorang yang beriman itu ialah apabila dia itu berada dalam keadaan sentiasa boleh untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri dengan Allah. Jadi maknanya lagi kuat ujiannya, lagi hebat cobaannya, lagi kuatlah kita ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah secara umumnya, sebagai mukadimah lah malam ini, sebelum kita bawa masuk kepada tajuk-tajuk yang lebih panas lagi, terutama yang berkenaan digital ID yang sedang dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan ni, sesungguhnya kita nak kena rasa bahawa kesusahan itulah yang akan menjadikan orang beriman lebih kuat. Kerana kalau tidak ada kesusahan, kita akan jadi orang yang mengikut diam aja, tak meningkat, kan? Tak meningkat. Makan senang, minum senang, tidur senang, kan? Boleh buat apa sahaja nak buat, tak ada cabaran-cabaran, tak ada ujian-ujian. Jadi sebenarnya kita nak melihat kesusahan-kesusahan itu adalah sebagai satu sebahagian daripada perkara yang sebenarnya adalah satu pertolongan Allah, iaitu Allah nak menolong kita, Allah nak membantu kita dalam usaha kita untuk mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Maknanya mendapat kebaikan, mendapat rahmatnya, mendapat barakahnya dengan kesusahan. Jadi kita ingat kesusahan ni benda yang tak elok, tapi rupanya kesusahan ni benda yang elok, benda yang baik. Kerana dia akan meningkatkan iman kita, menguatkan kita kata daya komitmen kita, sehingga kita dapat mencapai satu tahap yang tinggi, kan? Jadi oleh itu, kesusahan yang ada, yang bakal kita hadapi, yang bermula daripada tahun 2024 ini, iaitu kita menuju kepada 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, khilafah yang terakhir itu, bukanlah kesusahan yang nak menghabiskan kita, bukanlah kesusahan yang akan menghancurkan kita, bukanlah kesusahan yang akan menamatkan karier kita, kerjaya kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah. Jadi kita nak kena melihat kesusahan-kesusahan itu ialah sebagai sesuatu yang sebenarnya satu cara
Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita, meningkatkan kita, mematangkan kita. Dan yang paling penting sekali, paling penting sekali, segala kesusahan, segala penderitaan, segala perkara yang datang kepada kita itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahu menggantikan segala ancaman, ketidaktenteraman, segala penguasaan jahat, segala perkara-perkara yang mengancam, yang menakutkan, yang menyedihkan, yang menjadikan kita rasa seolah-olah macam habis dah, kan? Ditukar kepada kemenangan. Jadi apabila kita berada dalam keadaan yang demikian, iaitu walaupun susah, tetapi kita masih bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bersama dengan sahabat-sahabat yang saleh, salihah, bersama-sama dengan perjuangan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesusahan itu akan menjadi satu jalan kepada kemenangan. Jadi jangan kita risau. Nombor satu, jangan risau. Nombor satu, jangan risau. Kenapa? Memang susah ni Allah SWT bagi, dan bukan Allah bagi untuk menzalimi kita, untuk menjahannamkan kita, untuk menghancurkan kita. Bukan. Allah memberikan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, kerana Allah nak memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan, sehingga akhirnya kita mendapat kebahagiaan yang hakiki. Ini kita nak kena faham betul. Selagi mana kita beriman pada Allah, selagi mana kita mempunyai hubungan yang hebat, yang kuat, yang tertingkat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akhirat, maka selagi itulah segala kesusahan-kesusahan itu adalah merupakan sesuatu yang nikmat. Inilah digambarkan sebagai Allah ni Al-Latif, Allah yang maha halus, maha halus dalam qada dan qadarnya. Jadi ini mengembirakan seorang beriman. Dia di sebalik kesusahan, di sebalik kecemasan, di sebalik kita kata perkara yang menakutkan kita, yang menyedihkan kita, yang menyusahkan kita, kan? Di sebalik itu ada Al-Latif, Allah yang maha halus dalam penciptaannya, dalam kuasa qada dan qadarnya tadi. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada ketenangan. Ini perkara yang kita kena faham. Sebab bila saya bincang dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan ni, daripada NGO, daripada orang-orang awam dan sebagainya, kita dapati semua, macam mana ni, kita ni nak berhadapan dengan suatu suasana yang disebut oleh Klaus Schwab, pengurusi dan pengasas kepada World Economic Forum. Dia kata apa? End game. Kita ni 2024, 2025 kita akan berhadapan dengan end game, dia kata. End game ni maknanya game over lah, macam itu. Minta maaf, bukan end game, game over. Dia kata macam itu. Jadi oleh itu, maka kita nak mulakan program kita pada malam ini dengan satu perasaan gembira bersama Allah, tenang bersama Allah, gembira bersama Allah. Kita nak mulakan dengan perasaan bahagia bersama Allah. Tapi macam mana kita nak mendapat kebahagiaan itu? Tak ada lain melainkan kita kena patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Dia, berhubung dengan Dia, meningkatkan lagi makrifat kita, kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan lagi perasaan untuk berubudiah, beribadah kepada Dia. Ini perkara yang sebenarnya akan membina kekuatan kita. Sebab tu Nabi menggambarkan dalam hadis-hadis akhir zaman bagaimana orang yang berhadapan dengan kesusahan, orang yang berhadapan dengan kesusahan itu dia akan beramal dan beribadah ketika mana susah, beribadah ketika mana payah tadi, maka dia punya pahalanya, dia punya kekuatannya, dia punya ganjarannya, kebahagiaannya berganda-ganda. Berganda-ganda. Kerana kita tahu walaupun susah, walaupun payah, tetapi di sebalik kesusahan itu adanya redha Allah, adanya ganjaran yang hebat yang Allah akan berikan kepada mereka yang bersama dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita kena faham. Ni nombor satu. Nombor dua, kita nak kena rasa bahawa kita kena tahulah juga apa perancangan-perancangan yang dibuat oleh mereka yang memusuhi Allah, yang memusuhi Islam, yang memusuhi umat Islam. Apa perancangannya, kita kena tahu. Sebab tu kalau kita tengok
hadis sahih yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Dalam kisah itu Nabi sedang berkumpul-kumpul, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku menyaksikan seorang laki-laki masuk ke dalam majlis, masuk ke depan sampai duduk depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk terus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersila lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Maknanya duduk rapat dengan Nabi. Kemudian sahabat-sahabat terkejutlah, siapa ni? Daripada mana tak pernah nampak laki-laki ni. Pakaiannya putih, pakaiannya bersih, menunjukkan dia bukan orang jauh, orang sini juga, orang dekat. Tetapi nampak dia ni orang kita tak pernah nampak, tak kenal. Maknanya dia tentulah orang yang jauh datang. Datang terus jumpa Rasul. Seorang terus masuk, terus duduk dengan Rasul SAW depan Rasul dan bertanya 4 soalan. 4 soalan ditanya kan. Kita tahu hadis ni hadis sahih. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang yang datang tadi, laki-laki tadi, dia kata, wahai Rasulullah, ceritakanlah padaku apakah itu Islam. Apakah itu Islam? Maka Nabi pun sebutlah rukun-rukun Islam. Apakah itu iman? Nabi pun sebutlah rukun-rukun iman. Apakah itu ihsan? Nabi pun sebut akan rukun ihsan. Ataupun kita gambarkan pengertian ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah seolah kamu melihat Allah, maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Lebih kurang gitulah. Jadi kemudian itu soalan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ditanya, dia pun cakap benar. Bila Nabi sebut Islam begini, benar. Iman begini, benar. Bila sebut ihsan begini, benar. Kita tanya pula yang keempat. Keempat yang kita terlupa selalunya. Kita ingat iman, Islam, ihsan. Jadi kita lupa yang keempat ni. Ya Rasulullah, ceritakan aku tentang saat. Minta maaf tolong doa lah, ada orang ganggu ni. Ganggu, ada macam-macam gangguan ni. Baik, jadi cerita tentang as-sa'ah. Bila dia, macam mana contohnya? Apa dia? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maknanya Nabi kata apa? Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membenarkan Nabi, dia bangun, dia pun jalan. Di sinilah digambarkan kepada kita para ulama menghuraikan. Bagaimana Rasulullah menyatakan bersahabat, tahukah kamu siapa tadi tu yang datang tadi tu? Laki-laki tadi. Maka semua wallahu rasul alam, Allah yang Rasul saja yang tahu. Maka Nabi kata apa? Itulah Jibril datang untuk mengajar kamu. Jadi Jibril datang nak mengajar kamu dalam bentuk seorang laki-laki yang berperwatakan cukup berwibawa dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Jadi dalam pertanyaan tadi tentulah timbul satu persoalan. Kenapa Nabi tak jawab? Bila waktu kiamat dan sebagainya, kenapa Nabi kata orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya tadi tu? Kerana Nabi SAW nak mengajak kita supaya kita kena kenal tentang tanda-tanda saat ini, supaya kita mengkaji, supaya kita mencari. Kalaulah Islam tu kita kena tahu apakah rukun-rukunnya. Iman kena tahu apakah rukun-rukunnya. Kalau kita kata ihsan, kena tahu apakah rukunnya, apakah makna-maknanya tadi. Maka sudah tentulah yang ini pun kena tahu juga. Tapi kita kena kaji, kena tengok dan sebagainya. Sebab itulah kita dalam hal ini, kita telah pun sama-sama melihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Dengan keadaan yang ada di sekitar kita, kita boleh membaca ke mana hala tuju atau apakah dirancang oleh mereka, orang-orang yang memusuhi Allah dan musuh Islam. Sebagai contoh saya nak sebut kat sini, contohnya secara ringkas, kita akan berhadapan dengan zaman-zaman, hari-hari yang di mana manusia akan hidup dalam keadaan kesusahan. Saya sebut tadi awal-awal tadi, jangan kita nampak kesusahan itu benda yang negatif. Kita kena melihat kesusahan itu sebahagian daripada tanda-tanda Allah nak memberikan kemenangan kepada kita. Itu tanda Allah nak bagi menang sebenarnya. Allah nak bagi kita tajdid, islah, memberi kita satu kebangkitan, bukan nak memberikan kita kelemahan. Jadi lagi susah lagi kita sebenarnya kuat, bukan lebih susah lagi kita down tu, rendah-rendah kan. Baik. Jadi apakah yang mereka lihat kerancang? Banyaklah kita dah sebut dah sebelum ni. Antara kita sentuh pada malam ni, contohnya akan berhadapan dengan bencana alam. Kita akan berhadapan dengan bencana alam. Ini pun kita dah nampak dah. Sebahagian tempat banjir, sebahagian tempat kena ribut, taufan, sebahagian tempat tanah runtuh. Mungkin kawasan-kawasan kita ada yang ada setengah kawasan ada gempa bumi pula.
Jadi gempa bumi, tanah runtuh, taufan, banjir, ada setengah pula kering kontang, kemarau, hujan tak ada, air tak ada. Jadi kita lihat bencana alam. Dan kita dah mendengar juga bagaimana yang digambarkan oleh pimpinan-pimpinan dunia, the so-called pimpinan-pimpinan dunia ini. Mereka menyatakan tentang bencana alam ini yang dijadikan sebagai satu jalan untuk menyatukan manusia. Jadi mereka nak menyatukan manusia melalui bencana alam ini. Macam mana menyatukan manusia? InsyaAllah pada tahun ini, tahun 2024 September nanti, akan ada satu sidang kemuncak berkenaan dengan satu platform yang nak ditubuhkan oleh United Nations dan negara-negara yang mengikutinya, iaitu platform kecemasan. Yang mana platform itu akan digunakan sebagai satu untuk nak melaksanakan the new world order atas dasar kemanusiaan dan sebagainya lah. Jadi kita tahu ini adalah kesusahan-kesusahan yang mereka sebenarnya bukan mereka ramal, tapi mereka rancang. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya orang kata konspirasi lah, macam teori lah, tapi kita dah nampak lah benda-benda ni. Baik. Dan begitu juga bencana dari sudut kesihatan, kita akan menghadapi kesusahan. Mungkin tak lama lagi kita akan berhadapan dengan PKP semula. Maknanya pergerakan kita ini dikawal, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak beli barang, berada dalam keadaan kesusahan. Bagaimana yang pernah kita hadapi sejak tahun 2022 dulu, 2020 hingga 2022, masuk kepada 2023 sikit kan. Jadi kita melihat bagaimana PKP berlaku dan berjalan. Dan daripada PKP itu kita dapat melihat bagaimana kesusahan hidup rakyat. Nak berniaga, tak dapat berniaga. Nak bisnes, terpaksa tutup kedai. Sebahagian daripada mereka sampai peringkat bankrupt, muflis. Sebahagian mereka terpaksa tak boleh nak pergi kerja, dia buang kerja. Sebahagian daripada mereka hidup dalam keadaan susah, ketakutan. Sebahagian mereka pula sakit, Allah izin sampai ajal, meninggal dunia. Berbagai perkara yang berlaku. Jadi kita lihat PKP sama ada disebabkan oleh virus ataupun kita wabak yang melanda negara-negara yang ada tempat kita tadi, ataupun PKP yang disebabkan oleh bencana alam. Oleh kerana berlaku kita kata banjir, berlaku ribut, tanah runtuh, sehingga akhirnya terpaksa tempat-tempat itu dibuatnya kuarantin ataupun dilakukan perkara-perkara PKP tadi. Tidak lari juga kesusahan-kesusahan dalam bentuk ekonomi. Kita akan berhadapan dengan inflasi yang banyak, yang teruk, inflasi yang teruk. Kenapa kita berhadapan dengan inflasi yang teruk? Kerana sebenarnya sistem keuangan yang ada dalam dunia ini tidaklah merupakan sistem yang natural, sistem yang tabi'i, yang mengikut fitrah dan kemanusiaan, ataupun mengikut sesuatu yang sesuai dengan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita menggunakan sistem yang mana ada riba yang menguasai, interest riba yang menguasai. Begitu juga sistem yang menyebabkan berlakunya ketidaksamaan bila duit itu dicipta, creating money, duit itu dicipta dengan pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh bank dan sebagainya. Sebenarnya dia ada huraian dia, dan insyaAllah kita akan huraian nanti. Huraian malam ni tak sempat. Sebut akan ada bencana dari sudut ekonomi, inflasi demi inflasi demi inflasi. Kalau kita faham apa yang berlaku, kita akan nampak, rupanya memang benda itu akan berlaku. Dan sekarang ini telah sampai ke kemuncak. Jadi sistem keuangan dunia sekarang ini sudah sampai ke kemuncak untuk hancur. Jadi nak tak nak terpaksa kembali kepada dinar dan dirham, kembali kepada sistem keuangan emas dan silver. Nak tak nak terpaksa, sebab sistem fiat money, duit yang dicetak dengan cetakan yang banyak, ratus ribu, juta yang dicetak duit-duit tersebut. Kemudian duit itu pula bukan saja yang dicetak tanpa ada nilai yang sebenar, dicipta pula oleh bank-bank. Duit dicipta iaitu melalui hutang-hutang yang diberi. Dia bagi hutang, dia cipta duit lagi, duit baru lagi. Duit itu tak ada nilai dari sudut real asset, real economy, tak ada nilai. Dia cuma sesuatu yang dicipta out of thin air, daripada sesuatu yang tak ada, diadakan gitu.
nombor saja. Maka sistem itu telah sampai kepada kemuncak. Di mana kemuncak itu akan sampai kepada satu kemuncak inflasi yang teruk. Maka nak tak nak dunia terpaksa di-reset balik. Dan mereka mereset dengan menggunakan cryptocurrency, menggunakan digital currency yang sebenarnya akan menjadi lebih teruk lagi. Tetapi inilah yang nak dibuat. Jadi kita lihat, kita akan berhadapan dengan inflasi yang teruk. Maknanya makanan yang harganya melambung tinggi, keperluan hidup melambung tinggi, sehingga duit kita menjadi rendah sangat berbanding dengan harga makanan, harga minuman, harga bahan-bahan keperluan asas. Ini semua adalah merupakan bencana ekonomi. Dan bencana ekonomi ini juga sebenarnya sebahagian daripada yang mereka rancang. Kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya dah ada ni fakta-fakta. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan create video-video pendek yang menunjukkan bagaimana wajib dan perlunya kita kembali semula kepada emas, kepada sistem dinar dan dirham. Ini perlu diketahui. Termasuklah pemimpin-pemimpin kita kena faham yang ini. InsyaAllah kita ada pakar-pakar yang boleh menceritakan benda ni. InsyaAllah saya dah bincang tadi, kita akan buat viral video cerita sikit tentang kenapa kita perlu, the only way untuk kita keluar daripada sistem ekonomi yang teruk pada hari ini. Nombor satu, kena kita keluar daripada riba, keluar daripada sistem riba. Itu nombor satu, the only way. Ini insyaAllah kita akan terang dalam bentuk video, viral video kecil-kecil, pendek-pendek. Kita akan terang nanti insyaAllah. Dan kemudian nombor dua, kita kena kembali balik kepada nilai yang sebenar, kepada barangan, kepada keperluan, kita kata services, perkhidmatan, iaitu kembali semula kepada dinar dan dirham. Itu dua ni adalah perkara yang paling penting, paling asas untuk kita menyelesaikan masalah inflasi dan juga recession dan sebagainya, inflation, recession dan sebagainya di atas sistem kehidupan manusia yang ada. Itu saja. Jadi kalau kita tidak kembali kepada dua ini yang asas tadi, maka kita tidak akan keluar daripada kemelut ekonomi mana-mana dunia. Itulah dia. Ini contoh benda yang basic. Jadi sebab itulah kita akan berhadapan dengan kesusahan dalam bentuk kehidupan, kerana ekonomi akan jatuh. Maknanya duit dia akan jatuh, nilai akan jatuh. Kenapa? Sudah sampai pada tahap yang maksima dah. Tak boleh dah, nak pergi tak boleh dah. Jadi macam mana cara nak mendapatkan satu yang kita kata sebagai satu yang boleh membantu balik kehidupan, nak reset balik kehidupan? Dia kena create digital money. Jadi mereka kena create digital money kerana mereka nak menghabiskan fiat money tadi, duit yang dicetak, ringgit ke US dollar ke sebagainya, yang dicetak tanpa diikat dengan emas. Terpaksa mencipta satu duit baru, disebut digital currency. Itu yang dia buat, central bank digital currency. Terpaksa dibuat. Kenapa? Kerana kalau mereka tidak buat yang ini, duit itu akan duit yang akan jatuh nilai tadi, sehingga akhirnya manusia tak boleh hidup dah. Nak beli roti pun mungkin harga sepotong roti mungkin harganya sampai kepada RM50 contoh. Dia boleh sampai RM100. Ini semua kesan-kesan daripada riba, kesan-kesan daripada duit yang dicipta tanpa ada diikat dengan sistem yang stabil, nilai yang stabil. InsyaAllah kita akan cerita yang ni secara detail kemudian. Tapi pendek ceritanya, dipendekkan kisah tadi, bagaimana setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya sedang menuju kepada kehancuran dan kerosakan. Kerana apa? Kerana sistem yang ada pada hari ini, yang lahir daripada mulkan jabarian, yang lahir daripada sistem yang mereka rasa mereka yang terbaik tadi, sistem ekonominya dan sebagainya, sedang menuju kepada kejatuhan satu demi satu. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana great reset yang mereka cadangkan itu, kerana mereka nak menjadikan lebih teruk lagi kehidupan manusia yang ada pada hari ini. Tapi ini perkara yang tidak disedari oleh majoriti. Jadi sebab itulah kesusahan demi kesusahan itu akan menyebabkan manusia terhimpit. Kita akan tersepit. Kita akan tersepit dengan krisis bencana alamnya, dengan krisis kesihatannya, serangan-serangan biological weapon, chemical weapon, dengan serangan-serangan ekonominya, dengan serangan-serangan pergaduhannya, persisihannya, peperangannya, kan, dengan serangan-serangan yang pelbagai tadi.
bergabung semua tadi, maka kita akan tersepit, kita akan terhempit oleh kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Disambah pula dengan mereka yang ingin mengawal dan kontrol dengan menggunakan digital ID. Mereka nak kontrol, nak kuasai manusia ini secara langsung. Maka kita akan semakin tersepit. Dan di sinilah kita lihat, maka manusia yang ada pada tahun 2024 sampailah menuju kepada tahun yang mendatang, sekiranya perancangan mereka ini berterusan, akan berada dalam keadaan susah dan bertambah susah, dan akhirnya akan menyebabkan mereka takut. Ramai yang akan takut, ramai yang akan risau, ramai yang akan merasa terancam, sehingga mereka akan mencari jalan macam mana nak lepaskan diri mereka daripada kesusahan demi kesusahan itu. Dan daripada ketakutan itulah maka mereka mengancam, kalau nak dapat bantuan, nak dapat pertolongan, maka kena ikut sistem dia, iaitu meletakkan keseluruhan hidup kita, informasi personal kita, private kita, informasi yang kita kata personal, peribadi kita, dia letakkan semuanya dalam satu yang disebut sebagai dia kata digital ID tadi. Semua letak situ. Kalau kita tidak letak situ, tak. Kerana kalau kita ikut kepada apa yang digambarkan tadi, maka sudah tentulah kita akan berada dalam keadaan yang susah, demi susah. Sebab itulah nombor satu, kita akan dihempit dengan kesusahan. Kesusahan ini kita nampak penyelesaiannya, nampak macam ada orang nak tolong. Maka kita akan bukan saja susah, kita akan ditakut-takutkan. Ini semua benda yang akan kita hadapi. Dah berdepan lah pun. Apa kata menteri kita? Kalau siapa yang tak ikut sekian, maka dia tidak akan dapat subsidi. Kan dah takut-takutkan tu. Akan dapat subsidi. Jadi mula-mula susah, kemudian takut-takutkan, sehingga kita kata nak kena ikut lah, nak kena buat lah. Sedangkan semakin kita buat, semakin masuk ke dalam apa yang digambarkan sebagai kita katakan sebagai lubang biawak. Lubang biawak. Nabi kata, kamu akan ikut satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehinggalah kamu akan apa nama dia panggil, kamu akan menjadi seorang yang masuk dalam lubang biawak. Inilah dia. Baik. Jadi apabila kita susah, kemudian selepas tu kita pun ikut apa yang digambarkan sebagai satu yang dipanggil apa ni, ketakutan demi ketakutan yang akan dicanang-canangkan, sehingga kita semua rasa bimbang. Macam mana ni nak pergi masjid, tak boleh dah, kena cocok. Nak pergi luar negara, umrah, tak boleh dah, kena cocok. Kita pun masih lagi nak ikut arus. Sedangkan sebenarnya mereka sedang membina satu arus yang lain, iaitu arus untuk menghancurkan normal yang lama. Dia nak buat normal baru. Normal baru ni normal untuk nak merosakkan kita. Kita pun nak ikut normal lama lagi. Maka kita takut. Bila takut, kita ikut normal baru. Macam itu. Jadi di situlah kita akan terperangkap dengan perancangan mereka. Solusi mereka, manusia akan takut, manusia akan susah, takut, kemudian dia akan tawarkan solusi dan penyelesaian. Maka apa penyelesaiannya? Antaranya dia akan sogok kita dengan UBI. Apa UBI ni? Universal Basic Income. Universal Basic Income. Jadi Universal Basic Income ini akan berjalan. Dan pada masa yang sama, dia akan menyebabkan kita ni terpaksa ambil apa yang digambarkan sebagai digital ID, apa yang digambarkan sebagai digital currency. Terpaksa ambil. Di situlah kita akan kena lebih teruk lagi. Kita ingat dia bagi penyelesaian, rupanya itulah dia racun. Jadi Universal Basic Income ini, UBI ini, adalah merupakan a social welfare proposal in which all citizens of a given population regularly receive a minimum income in the form of unconditional transfer payment. Dia kata apa? Dia kata Universal Basic Income ni adalah kita kata pendapatan asas yang universal. Pendapatan asas, dia akan bagi pada kita percuma. Tak payah kerja, tak payah apa, maka dia akan bagi percuma kepada kita. Dengan mana inilah minimum income pada semua. Dah susah,
nak kerja tak boleh, nak apa sebagainya. Jadi kita pun mula ambil. Bila kita dah biasa dengan UBI tadi, maka kita fikir, baguslah, tak payah kerja. Kita nak kerja pun tak ada, susah sebagainya. Maka akhirnya kita akan bergantung dengan Universal Basic Income, yang satu solusi yang mereka propose, yang mereka cadangkan pada kita. Maka kita pun ambil, kita pun, tak apa, terima kasih lah wahai kerajaan. Rupanya kerajaan ni bukan kerajaan Malaysia sahaja, tapi kerajaan daripada IMF, kerajaan yang ada di peringkat antarabangsa, kerajaan dan global. Jadi kita akan ikut sampai akhirnya tak payah kerja lah, susah apa. Kemudian dekat situ lah dia akan mula. Okey, kami bagi 1 bulan RM3,000 contoh. 1 bulan RM3,000 kita bagi pada satu keluarga, mungkin 2 orang, 3 orang. Dan kemudian dia kata RM3,000 tu kena beli di sini sahaja. Kena beli di kedai ni, kedai situ dan sebagainya, ataupun di tempat itu sahaja. Kalau orang tu duduk di Kuala Lumpur, dibeli di kawasan Kuala Lumpur sahaja contoh. Dan duit tu pun ada tempoh, kena belanja dalam masa 20 hari, 30 hari contohnya. Jadi kalau tidak, duit tu akan habis, tak boleh kumpul lah, habis. Jadi kita kata, baguslah, saya susah sebagainya kan, dapat duit percuma tadi, dapat. Tapi akhirnya dia akan kontrol sikit, akhirnya kita akan diikut. Jadi itu solusi dia. Dia nak jadikan kita bergantung kepada international, bergantung kepada apa yang mereka nak. Itu pergantungan tu dah lari dah daripada pergantungan kepada Allah, kan? Rezeki itu daripada Allah, jadi rezeki itu daripada dia pula contoh. Jadi dia akan jadikan kita sebagai orang yang rasa akhirnya bergantung kepada mereka. Bila bergantung kepada mereka, senanglah. Apa sahaja yang disarankan, apa sahaja yang dibuat akan mengikut. Contoh apa, macam mana kita kata pergantungan tadi, contohnya satu sistem yang disebut sebagai the social credit system, social credit system, ataupun kalau di China dia panggil social credit score. Social credit score, di mana sistem ini ialah satu sistem sosial yang mana diberikan inisiatif kepada rakyat-rakyat tadi. Kalau kamu buat baik, ikut apa yang kerajaan nak, contohnya apa yang pemimpin-pemimpin nak, maka kamu akan dapatlah kita kata poin yang banyak. Tapi kalau kamu ni orang yang menentang, yang nak bangkang-bangkang aja dan sebagainya, maka kamu akan ditolak poin-poin dan sebagainya, sampai peringkat dia boleh nak kosongkan duit kita, contoh. Jadi di sinilah disebut social credit system ni, yang sebagaimana berlaku sekarang di China. Kita boleh tengok kat China berlaku dah. Dia merupakan satu yang akan menyebabkan kita akhirnya terpaksa ikut dengan apa yang dia kendaki. Banyak sebenarnya yang mereka nak bawa kat kita ni, yang mereka masih lagi rahsiakan. Contoh apa? Contohnya mereka nak mengambil anak-anak kita, kita tak perasan. Contohnya apa anak-anak tadi? Anak-anak tadi ni, dia kata okey, hak anak-anak punya hak untuk memilih agama contohnya. Maka sekarang ni mak bapak tak boleh nak dictate, tak boleh nak paksa anak. Kalau orang Islam, jadi agama Islam. Orang Hindu, jadi agama Hindu. Orang Kristian, jadi anaknya agama Kristian. Tak boleh. Anak-anak ni ada hak nak pilih agama dia. Jadi dia mesti mengikut agama negara. Apa agama negara? Ikutlah apa negara tu. Agama negara yang akan jadi bukanlah agama Islam sebagai resmi lagi. Tak. Malaysia ni akan tukar agama, gabungan agama-agama ni contoh. Jadi akhirnya anak tu pun dibesarkan oleh mereka yang telah diberikan, kita kata tadi tanggungjawab menjaga anak-anak tadi. Sekolah diwajibkan dan sebagainya, sehingga akhirnya anak-anak besar umur 18 tahun, umur 21 tahun, maka ketika itu anak-anak tu barulah boleh pilih nak ikut agama mana. Agama sama je dia kata, seperti itu. Maka berlakulah disebut pluralisme. Pluralisme agama, maknanya agama ni sama je, agama sama. Kalau plurality, maknanya agama yang berbeza-beza, tu kita boleh faham. Qul ya ayyuhal kafirun, orang kafir, katakanlah kepada orang kafir, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, agama aku, agama kamu kan. Jadi sebab kalau polarity dalam agama kita faham, tapi pluralisme maknanya agama sama. Inilah yang mereka nak bawa, sehingga akhirnya dia kata anak-anak bila umur 18 tahun, 21 tahun akan pilih agama mana yang mereka nak masuk. Kalau dia nak masuk agama Kristian, masuklah Kristian. Nak masuk agama Islam, masuklah Islam. Macam itu.
Jadi inilah sebenarnya perkara-perkara yang besok dia akan paksa. Kalau kamu tak nak ikut sistem begini, maka kamu punya UBI tadi, Universal Basic Income tu akan ditolak sehingga daripada 3,000 dia jadi 300, jadi 30, akhirnya tak dapat langsung. Kenapa? Sebab ini golongan yang tidak mahu mengikut apa yang digambarkan sebagai arus yang ada dalam masyarakat ini, iaitu kepimpinan yang ada pada masa itu. Maka di sini kita lihat social credit system yang mereka amalkan seperti yang sekarang berlaku di China akan datang kat sini. Kita akan berhadapan dengan keadaan yang macam tu. Ini contoh. Maka maknanya solusi-solusi yang diberikan oleh mereka ini, terutama yang terikat dengan global tadi, adalah merupakan solusi yang bukan kita kata memberikan kebebasan, kebaikan, tetapi akan membawa kepada kebinasaan dan kerosakan. Inilah digambarkan sebagai kamu akan ikut jejak langkah mereka sehasta demi sehasta, sehasta akhirnya masuk ke dalam lubang biawak, habis itu. Jadi sebab itulah di sini saya ingin menyatakan di sini bagaimana antara perkara-perkara yang menyebabkan kita kata berlaku sehinggalah penguasaan mereka ialah apabila semua yang dibuat oleh apa kita gambarkan oleh mereka itu akan menyebabkan kita bertambah susah, terutamanya orang beriman. Sebab tu tahun 2024 ini adalah merupakan tahun yang kita nak kena faham kita akan berhadapan dengan kesusahan. Jadi macam mana nak berhadapan dengannya? Kita kena berhadapan dengan satu keyakinan. Nombor satu, kita nak kena berhadapan dengan iman. Kita kena berhadapan dengan iman. Kerana iman sahajalah yang menjadi asas kepada kekuatan dan kejayaan. Iman sahaja, yang lain dia tak ada kekuatan. Jadi sebab tu yang pertama iman. Sebab itulah kita nak kena faham iman. Yang kedua, kita kena faham bahawa untuk berhadapan dengan suasana ini, maka kita perlu meningkatkan kekuatan kita. Allah gambarkan apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu hendaklah membina kekuatan-kekuatan. Jadi kekuatan-kekuatan ini, quwwah ni ialah minal Islam. Maksudnya membina sistem kehidupan yang berasaskan Islam 100%. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Taifah Mansurah, kelompok yang akan diberikan kemenangan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tegakkan sistem-sistem yang kita yakin boleh membantu kita. Sebab itulah kita akan tegakkan Islam. Jadi iman sahaja tak cukup, mesti al-Islam. Islam ni apa? Islam ni ialah kita menegakkan sistem dia. Apa dia? Yang kita mampulah. Kalau kita mampu buat pertanian, go to basic pertanian, kita buat pertanian. Kalau kita mampu buat ekonomi kita sendiri, buat ekonomi kita sendiri. Kita sebut dinar tadi, InsyaAllah kita akan cerita pasal dinar nanti. Kalau kita mampu buat hidup bermasyarakat, ini Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu paling tinggi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi hari ini kita meletakkan Islam paling rendah. Kita ambil sistem ekonomi, ambil liberal kapitalis. Sistem ekonomi ambil liberal kapitalis. Sistem education kita ambil sekular. Sistem yang lain-lain pula kita gabung ni pula, campur sikit, sosialis, campur. Jadi ini sistem yang bukan sistem Islam. Sehingga akhirnya kita tidak ada kekuatan. Jadi kita kena betul. Kita buat di peringkat individu, kemudian kita tingkatkan di peringkat keluarga, kemudian di peringkat pula sahabat-sahabat kita, masyarakat. Jadi sebab itulah setelah iman kita tegakkan, setelah Islam sistem kita tegakkan, maka kita kena meningkatkannya menjadi ihsan, menjadi sesuatu yang bukan hanya sekadar syariat sahaja, tetapi kita boleh bersifat ihsan. Maknanya kita menjadi orang yang muhsinin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita kena berbuat kebaikan. Maka timbul yang ketiga, iaitu yang pertama iman, Islam, ihsan. Yang kedua ialah kita kena menegakkan Islam. Dan ketiga ihsan. Ihsan ni apa? Kita kena menjadi orang yang boleh membantu orang lain. Inilah datangnya ukhuwah. Kita kena hidup bersama sahabat-sahabat. Tak boleh seorang-seorang. Kita kata, oh tak apalah, aku ni ada harta, ada apa, kita akan diserang. Harta kita akan diserang. Saya bagi satu contoh.
berlaku pada tahun 1933 kalau tak silap saya. 1933 kalau tak silap saya, berlaku satu order daripada kerajaan Amerika pada masa itu untuk mengharamkan semua individu, semua orang memegang emas. Kita kata kita okeylah, kita nak buat dinar emas, nak beli emas sebagainya, kumpul emas. Tiba-tiba keluar arahan daripada kerajaan ataupun daripada IMF, mana-mana saja kata diharamkan memegang emas. Emas hendaklah dipulangkan ke bank negara dan akan digantikan dengan nilai digital currency. Kita ada, katakanlah kita ada 1 kilo emas katakan. Maka kerajaan boleh keluarkan kata kerajaan boleh keluarkan arahan, okey, semua emas kena pulang. Kita tukar dengan duit digital currency. So 1 kilo emas boleh dapat, katakan kita dapat 1000 rentas. Rentas ni RM. Jadi 1000 rentas. Dapat 1000 rentas lah. Ataupun 100,000 rentas. 100,000 rentas lah dapat. Jadi dia boleh buat undang-undang begitu. Jadi maknanya habis emas pun tak boleh ni pun tak boleh. Jadi bagaimana? Jadi kehidupan tu nak dapat hidup yang lebih, solusi yang lebih kuat, kita kena berjamaah. Kena ada sahabat-sahabat, kena ada ukhuwah. Kerana ukhuwah tu Nabi kata apa? Al-jamaah itu adalah barakah. Rahmat Allah, barakah Allah bersama jamaah. Bersama jamaah. Jamaah siapa? Hati-hati yang terikat dengan akidah, hati-hati yang terikat dengan iman tadi, bersama-sama tolong menolong, bersama-sama untuk melaksanakan takmil wal istiqmal, lengkap melengkapi. Itu jamaah. Jadi akhirnya jamaah itu menyebabkan Allah SWT menurunkan rahmatnya, barakahnya. Barulah ada barakah. Nampak tak? Nak berhadapan tak boleh seorang-seorang. Kalau kita kata, oh aku kaya, aku ada duit. Sekarang ada duit, lepas ni belum tahu. Belum tahu. Sebab tu kata Klaus Schwab, dia kata apa? You will live happy, but you own nothing. You own nothing, but you live happy. Dia akan tekan kita sampai harta-harta kita semua duduk di bawah dia. Kita hanya pegang digital currency je. Yang mana digital currency tu dikontrol. Dengan ujung jari saja dia boleh delete kosong. Jadi nak sebut kat sini, boleh berhadapan dengan suasana-suasana yang ada ni, solusi tadi, kita kembali patah balik kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kita kena hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh ni. Kita duduk jauh. Kalau jauh sangat kita seorang-seorang, kena bersama-sama. Kerana serangan dan tekanan itu akan membawa kepada kerosakan yang besar sekiranya kita tidak bersama-sama dengan sahabat tadi. Jadi sebab tu digambarkan di sini, kita kena hidup dengan kekuatan-kekuatan yang digambarkan. Salah satunya ialah yang kita sebut tadi, iman, Islam dan ihsan. Ya, ihsan yang maknanya kita bersifat berbuat kebaikan kepada sahabat-sahabat. Kena hidup bersama-sama. Hidup dalam keadaan kelompok-kelompok. Itu disebut sebagai ta'ifah mansurah, kelompok-kelompok tadi. Dan kemudian kelompok-kelompok itu bukan saja dia sekadar buat begitu, duduk sekadar macam kaum Mormon yang ada dekat Amerika, sekadar buat duduk satu kampung, buat baik sebagainya semua. Tak. Dia akan ditekan sehingga mereka akan terpaksa bangkit. Dan dia akan kena bangkit. Mereka kena membina kekuatan sungguh-sungguh. Bukan main-main. Kita dah masuk 100 tahun ni. Dah 100 tahun ni. Sebab tu dalam keadaan apa pun kita kena pastikan yang kita mesti ada sahabat-sahabat, sahabiah kita yang bersama-sama dengan kita untuk membina kebangkitan tadi. Itu sebab tu kita akan buat dalam keadaan kemiskinan. Jadi saya nak cuba simpulkan sedikit di sini, berdasarkan bermula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis dhaif. Setengah ulama kata daif ni daif jiddan, daif yang betul-betul daif. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kada faqru an yakuna kufra wa kada al hasadu an yaghlibu al-qadara, atau kama kata Rasulullah. Ini hadis ni sebahagian ulama mengatakan dia daif jiddan. Tak apa, hadis daif ni kita bukan nak jadi hujah, kita nak jadi sebagai panduan saja. Apa dia kata? Rasulullah SAW menggambarkan daripada Anas radhiyallahu an, kemiskinan itu hampir menjadi pada kekafiran.
Jadi kemiskinan itu boleh bawa kepada kekafiran. Dan kemudian dengki, hasad. Hasad kan, hasad kamu itu, al-hasadu, hasad itu boleh menghampirkan, boleh mendahului takdir, boleh menyebabkan kita melawan takdir. Hasad. Di sini, daripada sini dapati bahawa hadis ini memanglah hadis ini hadis yang dhaif, tetapi kita melihat satu hadis yang digambarkan Rasul SAW. Bagaimana hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita tentang perlindungan yang Allah suruh kita berlindung daripada kekufuran dan kekafiran. An Abi Bakar radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa azabil qabr. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih yang mana Rasul SAW menggambarkan kepada kita supaya kita minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu daripada kekufuran dan daripada kemiskinan ataupun kefakiran dan daripada azab kubur. Jadi daripada hadis ini menunjukkan, walaupun sanad hadis yang pertama tadi yang menunjukkan bahawa kemiskinan boleh bawa kepada kefakiran itu sanadnya lemah, tapi hadis ini memperkuatkan tadi bahawa kita memang jangan sampai jadi orang yang fakir dan miskin. Maknanya Nabi menggambarkan kepada kita kenapa? Kerana fakir dan miskin itu juga satu perkara yang digalakkan kita berdoa supaya menjauhi perkara-perkara tersebut. Dan nak gambarkan kat sini bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini bila kita mengikut universal basic income, kita hidup dalam susah, kemudian kita takut, kita pun ambil lah solusi dia. Apa dia? UBI. Ambil lah solusi dia. Apa dia? Digital currency. Contohnya, kita ambil semua ikut saja, maka akhirnya kita akan bertambah miskin, sehingga akhirnya mendekatkan kepada kekufuran. Tetapi nak sebut kat sini bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sesungguhnya yang aku takut, yang aku bimbang, daripada Amr bin Auf radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW telah bersabda, maka demi Allah, wallahi, ini kita nak simpulkan pada malam ni, wallahi, maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku bimbangkan. Jadi bukan miskin, bukan fakir, tak ada duit, bukan tak ada harta yang aku bimbangkan dibentangkan ke atas kamu, tetapi yang aku bimbang, yang dibentangkan ke atas kamu ialah dunia, sebagaimana dibentangkan ke atas umat sebelum kamu. Jadi Allah bentangkan dunia sebagai umat sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba mengejarnya seperti mana kamu mereka berlumba-lumba mengejarnya, dan ia menghancurkan kamu seperti mana mereka telah menghancurkan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi Nabi gambarkan pada ini, yang Rasulullah bimbang ni bukan miskin. Maknanya mereka boleh buat susah, bencana alam, bencana ekonomi, bencana kesihatan, mereka boleh buat semua sekali. Mereka boleh buat bagi susah tadi. Tapi Rasulullah tak bimbang. Ataupun UBI, Universal Basic Income, mereka boleh bagi sesuatu sehingga kita terikut. Rasulullah tak bimbang. Tak bimbang apa yang mereka nak makar, apa yang mereka rancang nak menghancurkan kita tu, Rasulullah tak bimbang. Yang nampak seperti miskin, yang nampak seperti fakir, yang nampak seperti tak cukup, terancam. Tapi yang Rasul bimbang, bila kita mengikut sikap umat sebelum ni, yang kita hanya mahu berlomba-lomba mengejarkan dunia, hati kita nak senang, sehingga menyebabkan bila kita ada pangkat, tak nak kehilangan pangkat, walaupun pangkat itu menyebabkan kita mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan Islam. Hati kita nak dunia, takut kehilangan rumah, takut kehilangan harta, takut kehilangan kesenangan. Itu yang Nabi bimbang. Bila hati kita telah terikat dengan dunia, sehingga apabila datang ujian, kesusahan, bila datang ujian, fitnah yang membawa kepada kerunzingan kita, kehilangan dunia, itu yang Nabi bimbang. Kenapa? Kerana umat sebelum kita ini telah hancur kerana mereka berlumba-lumba mengejar dunia. Jadi sehingga kan tak boleh susah, tak nak susah, takut susah. Sedangkan dunia ini bukan susah, dan memang akan diberikan
kepada kita ni tawaran-tawaran, penyelesaian, solusi untuk kesenangan. Dibaginya UBI, Universal Basic Income. Dibaginya kita tawaran-tawaran. Boleh beli ni, boleh beli tu, dapat potongan ni, dapat potongan itu, dapat duit ini, duit itu. Semua dalam bentuk digital. Dibagi kepada kita. Dan yang menjadi masalah bukan susah tadi. Yang menjadi masalah bila hati kita berhajatkan kepada dunia. Ini kunci yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bukannya aku bimbang itu kesusahan, kemiskinan. Jadi Nabi tak bimbang ujian-ujian yang akan kita jumpa tadi. Ujian kemiskinan, ujian kesusahan, ujian kepayahan, ujian ketakutan. Nabi tak bimbang ujian tersebut. Yang Nabi bimbang kita, hati kita nak kepada kesenangan dunia, nak kepada perkara-perkara yang bersifat kemewahan, mahu hidup dalam keadaan arus dunia ini. Maka Rasulullah SAW yang aku bimbangkan, wallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi, bukanlah kefakiran, kesusahan, kemiskinan, ujian-ujian yang kita dapati akan datang ini, yang aku bimbangkan dibentangkan ke atas kamu, seperti mana yang telah dibentangkan ke atas umat sebelum kamu. Tetapi lalu mereka berlomba-lomba mencari dunia tadi. Tapi aku bimbang ialah kerana mereka adalah aku bimbang ialah kamu berlomba-lomba mengejar dunia, hajat kepada dunia, hajat kepada kesenangan, hajat kepada kemewahan. Itu yang Nabi bimbang. Sebab tu saya tak bimbang dengan ujian-ujian yang yang bakal datang. IHR lah, GPT lah, Global Pandemic Treaty lah, IHR lah, GTTA lah, ada ekonomi lah, sebagainya. Tetapi kita bimbang, hati kita masih berhajat kepada dunia dalam keadaan fitnah itu datang. Jadi kita hidup susah, kita nak senang, nak mewah. Maka di situlah Dajjal akan menawarkan kepada kita kemewahan. Akhirnya habis iman kita disapu bersih, akidah kita dipesongkan. Kenapa? Nak mengejarkan dunia. Inilah perkara yang kita nak semua rasa. Janganlah terlalu berhajat kepada dunia, mengejar kepada dunia, berburu kepada dunia, sehingga akhirnya akhirat akan menjadi sepi. Kita akan menjadi sombong dan tidak rukuk dan sujud pada Allah. Kita akan rukuk dan sujud wa iyazbillah min zalik ghairallah, kepada selain Allah. Inilah sebenarnya yang kita bimbangkan. Jadi sebab tu ujian-ujian yang bakal berlaku, yang bermula daripada tahun ini, merupakan ujian-ujian yang besar pada jiwa yang berhajat kepada dunia, pada jiwa yang berhajat kepada kemewahan, pada jiwa yang takut kehilangan dunia, yang takut kehilangan dunia. Kita kena boleh nak merasai, sekiranya Allah izin, kehilangan dunia, kehilangan kesenangan, kemewahan, kita boleh terima. Maka macam mana nak terima ni? Kita yakin bahawa kita kena kembali kepada solusi penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali balik pada sunnahnya, berjuang dengan jihadnya, dakwahnya, tarbiyahnya. Berjuang bersama sahabat-sahabat, satu ukhuwah, satu akidah, bersama-sama tolong-menolong dalam keadaan kesusahan. Tidak ingatkah kita peristiwa di mana sampai satu peringkat sahabat-sahabat tak ada satu sedikit makanan pun untuk makan. Nak makan pun tak ada makanan. Sampai digambarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana sampai peringkat dia nak buang air, dah buang air, dah kencing dah, kan, tiba-tiba tengok ada belulang kat situ, dia ambil, dia basuh, dia makan ataupun dia masak belulang-belulang yang dah kering tu. Sampai peringkat macam tu, sahabat-sahabat diuji dengan boycott, kena boycott, kena sanction pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dulu. Sampai sakit-sakit, sampai Abu Talib sakit-sakit, patah tangannya. Allah izin, orang nak ubat, tak nak ubat, di boycott. Allah izin, tak mahu dirawat, di boycott sebagainya. Dan akhirnya kita lihat bagaimana keadaan sahabat, bagaimana mereka berhadapan dengan suasana di boycott oleh musyrikin di Mekah. Pada masa itu mereka berhadapan dengan cara berjamaah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kata berjuang, berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bersama dengan ukhuwah mereka. Akhirnya Allah angkat
kesusahan tadi, Allah angkat kesusahan sehingga akhirnya mereka diberikan kemenangan. Ini satu perkara yang kita kena rasa. Maknanya bukan hanya sekadar kita follow aja apa yang solusi-solusi penyelesaian yang diberikan oleh globalis atau diberikan oleh musuh-musuh Islam. Dengan hajat, dengan harapan kita akan hidup senang sikit, kita akan hidup ada duit, ada makan, ada minum dan sebagainya. Sedangkan itu semua merupakan penyelesaian yang kita kata merupakan jerangkap samar, racun yang akan membawa kepada kebinasaan akidah dan kehidupan sebagai mukmin. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya nak cuba sampaikan pada malam ini, dan bagaimana kesusahan-kesusahan yang bakal kita temui pada masa-masa yang akan datang, hendaklah kita bina solusinya, penyelesaiannya bukan dengan kita mengikut arus penyelesaian yang disarankan oleh mereka, tapi penyelesaian yang telah disusun, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat bagaimana perkara ini adalah perkara yang bakal kita berhadapan dengannya. Jadi sebab itulah kita perlu sentiasa melaksanakan, kita kata, latihan-latihan mujahadah. Kena melaksanakan latihan mujahadah, latihan untuk membina kekuatan hati kita, bersihkan iman hati kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita. Kemudian bukan buat seorang-seorang, kena buat secara jamaah, sama-sama sampaikan kita boleh rasai kasih sayang sesama sahabat ni. Apa contoh kasih sayang? Kasih sayang ada kekuatan, kasih sayang yang berasaskan kepada husnul dhan, asas kepada baik sangka berlapang dada. Sampai peringkat al-ithar. Al-ithar ni apa? Kita boleh tolong, mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita sendiri. Itu al-ithar. Jadi inilah semua contoh-contoh ni telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu saya nak mengajaklah diri saya, saudara sekalian, sahabat dan sahabiah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita menghadapi 2024 ini dengan suasana iman. Kita letakkan iman sebagai asas, kita meletakkan takwa sebagai asas, supaya kita bersama-sama untuk ikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak cukup, kita kena tingkatkan lagi ukhuwah. Ukhuwah sama kita ni kita kena tingkatkan, kasih sayang, tolong menolong kan. Kita kena tingkatkan supaya ukhuwah itulah mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak kasih sayang kita sesama sahabat kita, kita akan diberikan oleh Allah rahmatnya, Allah akan bagi barakahnya. Mudah-mudahan begitulah. Kita tak terfikir nak hidup mewah dah. Kita fikir bagaimana cara nak sama-sama survival sama-sama kita, dan kemudian kita nak sama-sama kan melaksanakan tajdid kebangkitan yang tak lama dah, insya-Allah. Cuma kita kena sabar dan kuatkan sabar kita dan ikat diri kita dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu, kuatkan sabar kamu, ikat diri kamu dengan kesabaran, bertakwalah pada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan kita akan sambung, dan besok insya-Allah bagaimana keadaan perbincangan. Saya bincang daripada siang tadi kan. Jadi banyak begitu bincang, alhamdulillah ada banyak perkara yang telah dibincang-bincangkan tadi, dan memang kita akan berhadapan dengan kesusahan, dan kita kena bergerak secara jama'i untuk menyelesaikan semua perkara ini secara bersama-sama. Tak mampu kita buat seorang-seorang, tak mampu, insya-Allah. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf malam ni cahayanya inilah yang ada, Allah izin cahaya yang cerah sikit tu tak ada. Jadi saya menggunakan cahaya lampu yang ada dalam kereta saja. Jadi alhamdulillah nampaklah juga muka ni. Kalau tidak gelap gelita lantung. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan sentiasa merasakan bahawa apa pun kita buat mesti kita bersama Allah, minta pada Allah. Mesti matlamat kita dapat redha Allah.
Jadi kat situlah ada kekuatan, insya-Allah. Insya-Allah kita baca doa sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa ahliha subulaha wa mulaha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, takwa kami, ihsan kami. Ya Allah, kuatkanlah ukhuwah kami, kasih sayang kami. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang beriman padamu. Ya Allah, beriman kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, dan yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, hidup bersama Al-Quran dan sunnah, dan mati bersama perjuangan Al-Quran dan sunnah. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis. La ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fil Gaza wa fil Aqsa wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna la tarkud da'wah wa tarkud tarbiyah wa tarkud jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atimim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi tu insya-Allah tuan-tuan, siapa yang baru watching ni, baru tengok ni, cubalah tengok daripada awal, kod-kod lah, mudah-mudahan dapat faham. Jadi insya-Allah kita akan ada satu program. Kita akan intensifkan program untuk sahabat-sahabat Ansar. Kita akan intensifkan program. Jadi insya-Allah akan ada tamrin dalam waktu terdekat. Mungkin dalam waktu cuti raya Cina ni akan ada satu tamrin lah, sambungan daripada tamrin yang baru lepas. Jadi bersiaplah untuk mereka. InsyaAllah pengumuman akan diberikan oleh institusi-institusi, pihak koordinator ataupun institusi yang ada dalam negeri-negeri. Jadi kita minta semua, kalau boleh kita kata bentukkanlah masa insya-Allah untuk tamrin-tamrin, sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh buat program. Kita tak tahu, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.